Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Ini kitab berjudul Ad-Durru An-Nafisu. Ad-Durrun Nafis. Yang bermaksud Ad-Durru itu mutiara. An-Nafis artinya yang indah. Yang sangat indah lah. Mutiara perhiasan yang indah. Ya. Dan kitab ini pada menyatakan wahdah Allah Subhanahu Wa Taala pada af'alnya, pada asma'nya, pada sifatnya dan pada zatnya yang suci. Karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Al-Fahamah Al-Mursyid ila Tariq Al-Salamah Al-Syekh Muhammad Nafis Ibnu Idris Al-Banjari rahimahullah ta'ala. Ini kitab karangan Syekh Muhammad Nafis Ibnu Idris Al-Banjari rahimahullah ta'ala yang menyatakan tentang tauhid pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid pada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ini sekalian sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sekalian asma Allah Subhanahu Wa Taala dan sekalian af'al perbuatan Allah Taala. Jadi kandungan dia tadi berisi tentang beberapa fasal. Mengandungi beberapa fasal, ada 4 fasal dan 1 khatimah serta beberapa faedah. Dan mengandungi tatimah dan takmilah. Ya. Jadi fasal yang pertama, al-faslul awwalu fi bayani tauhidil af'al. Bermula fasal yang pertama pada menyatakan tauhid al-af'al. Artinya apa? Artinya mengesakan Allah Ta'ala pada segala perbuatan. Ini segala perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hanya dia saja yang layak dengan perbuatan tersebut. Begitu juga pada al-faslus sani fi bayani tauhid. Tauhid juga. Tapi tauhid apa? Tauhid yang berkaitan dengan asma', itu nama-namanya. Bermula fasal yang kedua pada menyatakan tauhid al-asma'. Apa artinya? Artinya mengesakan Allah Ta'ala pada segala namanya apa, yang iaitu mengesakan yang dinamakan. Dinamakan tu maksudnya zat yang diberikan nama tersebut. Contohnya zat yang diberikan nama Allah. Allah tu nama. Yang empunya nama tu zat dia tu. Faham tak? Jadi nak mengesakan yang empunya nama Allah Ta'ala tadi tu, itu mengesakan zat nama dia. Kemudian fasal yang ketiga, al-faslus salisu fi bayani tauhidis sifat. Bermula fasal yang ketiga adalah fasal pada menyatakan tentang tauhid sekalian sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini segala sifat-sifat yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang layak dengan sifat-sifat tersebut. Kemudian fasal yang keempat pada menyatakan al-faslu rabi'u fi bayani tauhidiz zat. Barulah dinyatakan tentang menyatakan tauhid al-zat. Kemudian khatimah, ini khatimah artinya penutupnya. Fi bayani maratibi tajalli zat. Pada menyatakan segala martabat tajalli zat. Ini tajalli itu apa yang dipaparkan pada peringkat yang kedua, ketiga, keempat, ya, dan seterusnya. Ini penzahiran yang Allah Ta'ala paparkan pada lapisan yang mampu ditanggap oleh makhluk tersebut. Faham tak? Macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala tajallikan pada Nabi Musa alaihi salam. Faham tak? Allah Ta'ala nak tajallikan zat dia memang tak rak untuk dilihat. Tahu tak? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala suruh pandang pada bukit, pada gunung tu. Maka hancur lebur bila terkena tajalli Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu tak? Jadi tajalli tu dia adalah suatu penzahiran pada peringkat yang sesudah asal. Sama ada peringkat kedua ke, peringkat ketiga ke, peringkat keempat ke. Faham tak? Jadi dia ada martabat-martabat. Itu yang dinamakan martabat tajalli zat tu. Dia ada beberapa martabat dalam Allah Ta'ala, dia tak boleh tunjukkan diri dia yang sebenar.
Dia tunjuk diri dia tu dalam bentuk-bentuk yang mampu dilihat oleh hamba dia. Faham tak? Nuktah, kemudian ada faedah, ini suatu perkataan yang memberi faedah, kemudian ada mengandungi tatimah, kemudian mengandungi takmilah, itu suatu perkataan yang menyempurnakan, yakni yang menyempurnakan risalah Ad-Durrun Nafis ini. Dan akhir sekali dengan faedah pada menyatakan setengah daripada kelebihan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata musannif, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namanya Allah Ta'ala yang amat murah pada menganugerahi nikmat yang besar-besar, lagi amat menganugerahi nikmat yang seni-seni jua, aku memulai risalah ini. Alhamdulillahillazi karrama bani adama wastafa minhumul ulama. Bermula segala jenis puji itu tertentu bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang memulia akan anak Adam dan memilih ia daripada mereka itu akan ulama. Wakhtara aidan minhum az-zuhad wal hukama wal kurama. Dan memilih ia pula daripada mereka itu akan segala yang zahid dan yang hakim dan yang karim. Wa faddala minhumul arifina billahi was sifati wal asma. Dan melebihkan ia daripada mereka itu akan segala orang yang mengenal akan zat Allah Ta'ala dan akan segala sifatnya dan akan segala asma'nya. Wa azaqahum lazzatal mahabbati wa atla'ahum haqiqatal asya'i minal ardi was sama'i. Dan memerasakan ia akan mereka itu akan lazat kasih akan dia, dan telah memperlihat ia akan mereka itu akan hakikat segala asya', yakni segala benda-benda, segala makhluk ciptaannya daripada bumi dan langit. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin khatimil anbiya. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad, menyudahi ia segala nabi. Allazi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya'i. Yang mana telah dijadikan daripada zatnya, wa minhu, dan daripadanya lah dijadikan sekalian perkara. Ya, allazi khalaqa min zatihi wa minhu jami'ul asya'i, yang mana daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut telah diciptakan sekalian makhluk, dan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, yakni daripada nur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah diciptakan sekalian perkara. Wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya. Dan atas segala keluarganya dan sahabatnya yang penghulu segala awliya. Wa ala at-tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Dan atas segala yang mengikut bagi mereka itu, dan segala yang mengikut bagi segala yang mengikut bagi mereka itu dengan kebajikan hingga hari kiamat. Wa ba'du. Jadi pengarang, ini musannif, pengarang kitab ni iaitu Syekh Muhammad Nafis Ibnu Idris Al-Banjari, memulakan penyusunan kitab dia ni dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala sesudah Bismillahirrahmanirrahim. Ini mula-mula dituliskan Bismillahirrahmanirrahim dengan namanya Allah Ta'ala. Nampak? Ini dengan namanya
Yang ni namanya tu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi nama Allah Subhanahu Wa Taala tu nama bagi zat. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kedua-dua nama ni adalah nama sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kalimah Rahamim yang bermakna rahmat. Yang ni zat Allah Subhanahu Wa Taala bersifat rahmat, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga memiliki af'al perbuatan yang bersifat rahmat. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi hamba-hambanya yang mengasihi manusia-manusia lain. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Orang yang ada bersifat rahmat, maka dia akan dirahmati oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ard, hendaklah kamu bersifat rahmat, kasih sayang, belas kasihan pada sekalian makhluk ahli yang menghuni di bumi ni. Yarhamukum man fis sama. Nescaya kamu akan dikasihani, dibelas kasihan, dirahmati oleh penghuni-penghuni langit, iaitu para-para malaikat. Jadi dengan namanya Allah Ta'ala yang amat murah, yang bersifat Ar-Rahman tadi tu, sifat Ar-Rahman tu sifat dia tu sifat yang umum, yang menganugerahi nikmat yang besar-besar. Nampak? Nikmat yang besar-besar. Segala nikmat-nikmat yang besar-besar. Apa nikmat yang besar-besar? Contohnya. Nyawa, masa, kan? Segala nikmat-nikmat yang dapat kita nikmati ni yang besar-besar sekali. Kehidupan, kan? Nyawa kita. Sebagai orang yang beriman, nikmat yang lagi besar daripada kehidupan tu, itu kita dapat jadi orang beriman. Kita dilahirkan sebagai orang Islam, tu semua nikmat yang besar-besar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat dia tu dia bersifat umum, dia bagi pada semua yang makhluk ciptaan dia, yang dia bagi hayat kehidupan tu, baik jin ke manusia ke, Allah bagi mereka tu nikmat, dapat hidup, dapat berketurunan, beranak pinak, berkeluarga. Mereka pun ada gembira, ada senang, ada susah. Jadi semua tu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang besar-besar. Lagi amat menganugerahi nikmat yang seni-seni juga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga bersifat Ar-Rahim. Ar-Rahim tu dia lebih menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala tu bersifat belas kasihan, pemurah pada perkara-perkara yang lebih khusus. Tak? Yang lebih khusus ataupun yang lebih seni-seni, yang lebih halus-halus. Tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya Allah Taala bagi kenikmatan rahmat yang khas kepada orang-orang yang beriman kat hari akhirat nanti. Allah bagi keampunan, Allah bagi keselamatan, Allah masukkan mereka ke dalam syurga. Yang tak dapat pada manusia-manusia yang kafir. Tak? Manusia kafir dapat nikmat Allah Ta'ala waktu mereka di dunia dengan rahmat, sifat rahman Allah Ta'ala yang bersifat umum tadi. Tak? Jadi pengertian nama sifat Ar-Rahman tadi tu, dia bersifat umum. Manakala nama Ar-Rahim tu dia bersifat khusus, dia lebih kepada in detail, khusus kepada seseorang tu. Macam dengan sifat Rahim Allah Subhanahu Wa Taala tu, di kalangan orang beriman tu ada yang diberikan ilmu pengetahuan, ada yang diberikan ketakwaan yang lebih, ada yang diberikan kekuatan beribadat yang lebih. Itu semua dengan sifat Rahim Allah Ta'ala yang khusus kepada orang-orang beriman tadi. Itu yang bersifat nikmat yang seni-seni. Aku memulai risalah ini. Jadi dengan menyebut nama Allah Ta'ala, sesudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sesudah menyebutkan, beliau menuliskan permulaan awal kitab tu dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia memulai penulisan risalah ini. Sesudah bismillah diteruskan dengan apa? Kalimah apa? Alhamdulillah. Puji bagi Allah. Sebab apa? Sesuai dengan menuruti Al-Quran. Betul tak? Bila kita baca Al-Quran kan, permulaan ni kita baca surah Al-Fatihah,
yang dimulai dengan bismillah, selepas tu diucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Rabbil alamin tu hanya adalah sifat. Rabbil alamin tu adalah menerangkan tentang sifat zat Allah Taala tadi. Jadi begitu juga Bismillahirrahmanirrahim. Allah tu nama zat, Ar-Rahman Ar-Rahim tu nama sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesudah bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, maka diikuti dengan alhamdulillah, ya. Kenapa? Itu daripada petunjuk Al-Quran dan ada daripada sabdaan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap suatu pekerjaan yang baik, jikalau tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ta'ala, maka ianya akan tertolak, terputus keberkatannya. Kemudian ada hadis yang lain yang menyatakan setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan memuji Allah, kullu amrin zibalin lam yubda bihamdillah fahuwa aqta. Satu hadis menyatakan nama Allah, hadis yang lain menyebut memuji Allah. Jadi atas ihtimal menanggung kedua-dua perkara ini, maka ulama pun mengikuti petunjuk Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran pada surah Al-Fatihah, selepas menyebut nama Allah, lafaznya adalah lafaz pujian kepada Allah. Sesuai dengan sabdaan hadis Nabi dan sesuai dengan petunjuk firman ilahi, maka pengarang-pengarang kitab pun menuruti kaedah tersebut. Faham tak? Jadi sesudah menyebut nama Allah Ta'ala tadi, dengan namanya Allah Ta'ala, dengan namanya Allah Ta'ala aku memulai risalah ini. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang telah. Jadi alhamdu ni artinya pujian. Dia pujian tu atas suatu nikmat yang terpilih. Mana? Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi selepas nama Allah Ta'ala tu dinyatakan Al-Lazi. Al-Lazi tu nak menerangkan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga lagi. Nak menerangkan lagi tentang Allah Ta'ala tu yang macam mana sifat dia, keadaan dia, ataupun apa perbuatan af'al dia. Al-Lazi karrama bani Adama. Ya? Dia yang telah karrama yukarrimu takriman. Ya, maknanya ikram ataupun telah memuliakan. Karrama, karim, artinya mulia. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memuliakan. Karrama, bani artinya bin, anak. Kalau bani jamak, anak-anak. Anak-anak siapa? Anak-anak bani Adam, anak-anak Adam. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memuliakan, telah memberi karamah, karrama, yukarrimu takriman fahuwa mukarrimun. Karamah ni kemuliaan. Tak? Yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada, bukan kata Nabi Adam alaihissalam saja, tapi sekalian anak-anak cucu Adam ni semua. Allah bagi karamah dah. Boleh berjalan, boleh berjalan atas air, atas angin, atas udara. Macam-macam karamah lah Allah bagi, kemuliaan. Semakin akhir zaman, semakin Allah zahirkan kelebihan-kelebihan, keupayaan-keupayaan. Semuanya tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala berlaku. Dia orang boleh naik roket ke, jet ke, ataupun apa-apa saja kenderaan. Semua tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada hakikatnya kita kena lihat tu. Itu karamah lah, kemuliaan lah. Dan Allah bagi ilmu, pengetahuan sehingga manusia tu dapat mengkaji, untuk menyukat, untuk mengira, hitung, kan, sukatan macam mana nak menyediakan bahan-bahan, untuk menyediakan jentera-jentera. Ini ilmu ni siapa yang bagi? Kan? Apa saja bidang teknologi hari ni semakin terzahir kan? Ianya adalah hasil daripada usaha ilmiah orang-orang ilmu terdahulu. Betul tak?
sehingga berkembang zaman ni, menjadi dapat menerbitkan banyak penciptaan-penciptaan lain kan. Jadi itu semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan anak Adam alaihi salam ni sekaliannya secara umumnya, tak kira yang Islam ke ataupun yang bukan Islam, yang mukmin ataupun yang kafir. Secara keseluruhannya, secara umumnya semua anak Adam ni diberikan karamah kemuliaan tu. Nampak tak? Jadi jangan heranlah kalau kita tengok orang bukan Islam pun hidup mewah, nampak macam-macam kelebihan ada pada dia, kan? Sebab itu Allah tak ada kebaikan-kebaikan yang kita tak tahu ataupun ada usaha-usaha amal-amal yang dia buat yang kita tak tahu, sehingga dia mencapai keadaan tersebut bukan sahaja je, kan? Apa latihan-latihan dia ataupun apa ilmu-ilmu yang dia ada, kemahiran-kemahiran dia, ha, nampak? Ha. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan anak Adam alaihi salam tu, ya, dengan macam-macam kaedah, macam-macam cara. Ini Allah boleh gunakan satu orang tu jadi asbab untuk memberi kemudahan kepada sekalian manusia yang lain. Betul tak? Itu daripada sudut duniawinya kita tengok banyak contoh-contohnya ahli-ahli sains. Ha. Daripada kalangan umat Islam pun ada orang yang terdahulu. Lepas tu dikembangkan oleh orang kemudian. Mungkin daripada bukan Islam. Jadi itu semua adalah dengan manfaat seluruh anak Adam sekaliannya. Bukan untuk manfaat satu orang sendiri masing-masing sahaja. Faham tak? Bukan untuk kepentingan diri tetapi untuk kebaikan manusia sejagat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemuliaan. Mana manusia itu dapat membuat inovasi, mencipta suatu pembaharuan untuk memberi kemudahan dalam penghidupan tu. Jadi itu semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Taala memuliakan mereka itu. Kita tak tahu macam mana alam jin pula, macam mana lagi sophisticated, lagi maju, lagi canggihnya mereka, kita tak tahu. Sebab mereka pun ada dia orang punya, Allah bagi angan-angan cita-cita juga macam mana manusia ni ada angan-angan cita-cita. Kan? Mesti dalam kehidupan tu kita nak lebih lebih cekap, lebih baik, lebih bagus, lebih kemas, kan? Jadi itu semua adalah kemuliaan yang Allah bagi pada anak Adam. Malaikat dia tak tahu benda ni. Malaikat dia hanya taati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada masa nak fikir diri nafs mereka. Nak bina angan-angan cita-cita tak ada. Dia hanya turut perintah sahaja. Apa arahan Allah, mereka laksanakan. Jadi anak Adam ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka tu dengan ada keinginan cita-cita. Jadi yang menyempurnakan segala keinginan cita-cita tu Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu tak? Allah arahkan malaikat pergi sempurnakan keperluan-keperluan mereka. Nampak? Malaikat terpaksa berkhidmat kepada sekalian anak Adam alaihissalam tadi. Nak bawa mereka hurung ke laut ke, nak bawa ke udara ke, malaikat yang mengawasi. Tahu tak? Walaupun mereka bukan beriman sekalipun, tapi mereka tetap anak Adam. Bayang dekat udara ni ada macam-macam, ada loophole lah, ada balloon, air, boleh tak nampak benda tu. Kalau macam mana kapal terbang tu okey je. Ada perlindungan Allah. Ada perlindungan Allah memelihara anak Adam tadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala hantar malaikat-malaikat lah yang ditugaskan. Faham tak? Jadi itu satu karamah yang memang secara umumnya Allah Taala kurniakan kepada anak Adam alaihissalam. Wastafa minhumul ulama, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih. Istafa artinya Allah Subhanahu Wa Taala pilih daripada Safi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pilih daripada kalangan anak Adam tu para-para ulama, orang-orang yang berilmu. Al-ulama ni jamak bagi al-alim. Faham tak? Al-alim jamak dia al-ulama. Ini al-alim tu orang yang banyak pengetahuan, dia selalu mengingati pengetahuan, ilmu pengetahuan. Jadi di kalangan orang-orang yang berilmu, di kalangan manusia ni, di kalangan anak Adam ni, Allah Subhanahu Wa Taala pilih mereka yang boleh menerima, menanggung ilmu pengetahuan. Sebab apa ilmu ni dia nak kena tanggung. Dia bukan main serap je, kan? Mana nak kena belajar, nak kena asah bakat tu, kemahiran tu sehingga boleh tanggung dia, boleh tanggung dia bawa ke mana-mana lah.
Kan? Jadi ilmu tu dia nak menanggung ilmu tu bukan senang. Betul tak? Ha, nak masuk dalam kepala sampai ke dalam hati, sampai ke amal perbuatan. Betul tak? Dia terpancar dalam menanggung. Kalau kita dapat menanggung tu sampai ke tahap tu amal perbuatan lah. Perbuatan dia terpancar dalam perbuatan. Mula-mula nak menanggung dekat kepala dulu. Lepas tu masuk ke dalam hati. Kan? Kalau ilmu iman tu masuk ke dalam hati dulu. Lepas tu masuk ke dalam kepala. Kan? Lepas tu masuk ke dalam tubuh badan maksudnya. Jadi semua tu perlu pada usaha, menuntut. Talabul ilmi. Ilmu tu perlu dituntut. Menuntut ni maknanya kita kena menagih dia. Kena turut. Apa syarat-syarat dia. Sebab kita nak tuntut benda ni. Faham? Jadi ilmu tu dia bersifat begitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan para ulama tu sebab mereka ada kegigihan, kesungguhan. Jadi Allah Taala nak curahkan ilmu tu pun Allah berkenan sebab mereka tu dah membuat persediaan untuk menerima ilmu. Faham tak? Dan mereka tu ada kesungguhan untuk menerima ilmu. Itu semua pun dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, pilihan dia belaka. Tapi dalam kehidupan tu nak nampak jalan cerita tu Allah zahirkan pada kesungguhan hamba tadi. Faham tak? Tapi pada hakikatnya dalam skrip cerita muqaddar ilahi tu dah tertulis siap dah. Siapa dia nak pilih? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Mana daripada kecil lagi mereka dah giat belajar menuntut ilmu, gairah, nanti hafaz Al-Quran dan sebagainya. Jadi semua tu dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihan dia. Faham tak? Jadi bertuahlah orang yang para alim ulama, khasnya para alim ulama yang hak, yang benar. Kan? Kerana mereka tu sebagai pewaris ilmu kenabian. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama tu, yakni orang-orang yang berilmu tu, yang banyak ilmu tu, khasnya ilmu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita kata orang yang berilmu tu dia mempunyai pengetahuan tentang perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada ilmu tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada ilmu tentang sifat-sifat Allah Taala, dia ada ilmu tentang af'al perbuatan Allah Taala, dia ada ilmu tentang nama-nama Allah Taala. Ni kita nak kenal ni. Pada mentauhidkan, pada menyatakan tauhid af'al, asma, sifat dan zat ni, mana kita nak mengenali hadrat zat Allah Subhanahu Wa Taala tadi tu, yang telah memberi kemuliaan kepada kita ni semua ni, anak Adam ni, dan yang telah pilih di kalangan kita ni ada orang yang berilmu, macam ustaz yang datang ataupun maulana syekh yang datang. Allah bagi kemuliaan, mereka dapat penghormatan daripada penguasa, kan, pemerintah, dan sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum. Tu orang yang berilmu lah. Allah pilih, bukan semua orang boleh jadi macam tu. Betul tak? Jadi bermula segala jenis puji itu, alhamdu tu, alif lam tu istighraqiyah. Ya, alif lam yang menunjukkan kepada semua jenis puji. Semua jenis puji-pujian. Faham tak? Hamd ni artinya pujian. Bila ada alif lam dekat depan tu, dia menunjukkan bahawa segala jenis puji-pujian. Alif lam ni, dinamakan alif lam istighraqiyah, yang dia masukkan semua jenis-jenis pujian. Sebab tu bila kita baca terjemahan tu, segala jenis puji. Dia tak kata puji je. Kan? Segala puji. Mesti ada tulis segala puji tak? Sebab apa? Alif lam tu, alif lam kalau dalam ilmu balaghah tu, dia alif lam istighraqiyah. Yang menenggelamkan semua makna-makna. Maksudnya dia memasukkan semua makna-makna sekali. Semua makna-makna kalimah tu. Kalau alhamdu, maknanya segala jenis puji-pujian. Faham tak? Segala bentuk puji, segala jenis lah, tak kira lah puji dengan lidah, lisan ke, ataupun dengan hati ke.
ataupun dengan bentuk amal perbuatan kita memuji Allah Ta'ala, kita rukuk, kita sujud, kan? Itu pun amal perbuatan yang memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bentuk amal perbuatan. Dia nak puji Allah Ta'ala tak tahu macam mana, sujud kat dia. Kan? Puji dia kan? Tidur menghadap. Itu semua bentuk amal perbuatan, bentuk pujian. Lepas tu bentuk pujian yang bersifat kata-kata ni macam-macam pula. Ada yang puji-pujian daripada Al-Quran, kan? Ada puji-pujian yang daripada lafaz yang Nabi SAW sendiri ajarkan, macam mana memuji Allah, kan? Atau pujian tu bersifat umum. Apa saja pujian yang kita boleh ucapkan. Tak kira lah dalam bahasa Arab ataupun bahasa Ajam yang bukan Arab. Kita bahasa Melayu kita, Ya Allah, segala puji hanya untukmu, Ya Allah. Itu yang kita mampu ucapkan. Kalau kita tak tahu bahasa Arab kan. Jadi segala jenis bentuk pujian, tak kira dalam apa bahasa sekalipun, semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dihadapkan untuk dia. Jadi puji ni, dia ada puji qadim kepada qadim. Dia ada puji qadim kepada hadis. Dia ada puji hadis kepada qadim. Ada puji hadis kepada hadis. Nampak? Puji qadim kepada qadim ni Allah memuji diri dia. Allah zat yang qadim, dia memuji kepada zat yang qadim. Allah memuji diri dia sendiri. Macam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalam tu kalam dia. Dia puji diri dia. Nampak tak? Kemudian ada kalam pujian yang mana pujian qadim kepada hadis. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memuji hamba-hambanya. Allah Ta'ala memuji hamba-hambanya yang beriman, atau Allah Ta'ala memuji nabi-nabinya yang soleh, kan? Itu pujian qadim kepada hadis. Kemudian ada pujian hadis kepada qadim. Ini pujian hambanya, pujian makhluk-makhluknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun tasbih-tasbih, pujian burung-burung, ikan-ikan, sekalian makhluk-makhluk ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua puji hadis kepada qadim. Faham? Kemudian ada pujian hadis kepada hadis. Yang ni makhluk memuji sesama makhluk. Baguslah kau. Hebatlah mu ni. Kan? Hebatlah, tahniah lah. Bagus mu. Terima kasih lah. Macam tu kan? Itu man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak mensyukuri manusia, maka dia tidak mensyukuri Allah Ta'ala. Mana ada juga pujian-pujian, ucapan terima kasih, menyatakan penghargaan kepada antara manusia sesama manusia, antara makhluk sesama makhluk. Nampak tak? Jadi faham tentang alhamdu tu kan? Jadi bila alif lam yang ada pada kalimah hamd, alhamdu, alif lam tu alif lam apa? Istighraqiyah. Yang menenggelamkan semua makna-makna hamd. Mana segala jenis, segala apa bentuk pujian pun semuanya untuk siapa? Lillah. Kan? Yang bersifat dengan perbuatan dia apa? Telah memuliakan sekalian anak-anak Adam dan telah memilih di kalangan mereka itu orang-orang yang berilmu pengetahuan. Puji itu tertentu bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang memuliakan anak Adam dan memilih ia daripada mereka itu akan ulama. Wakhtara aidan minhum az-zuhad wal hukama wal kurama. Dan waw tu diatafkan daripada apa? Wastafa. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia memuliakan anak Adam tu. Lapis yang pertama Allah Ta'ala pilih di kalangan mereka tu orang-orang berilmu. Lepas tu daripada orang yang berilmu tu Allah pilih pula lagi. Wakhtara aidan minhum. Kemudian dipilihnya pula daripada kalangan mereka itu
Az-zuhad, iaitu orang-orang yang ahli zuhud, yang tidak ada cinta dunia, yang lebih mencintai akhirat. Ha, yang bersederhana dengan keperluan, mencukupi, bersedia menanggung kesulitan, kepayahan, bermujahadah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di kalangan anak Adam tu Allah Ta'ala telah pilih orang berilmu, dan Allah pilih pula daripada kalangan orang berilmu tu orang-orang yang betul-betul mencintai akhirat, yang meninggalkan cinta dunia, az-zuhad. Allah pilih pula lagi di kalangan mereka itu, alim ulama tu pula, al-hukama, orang-orang yang ahli hikmah, orang-orang yang bijaksana, yang boleh menjadi hakim, yang pandai ilmu-ilmu hikmah, kebijaksanaan, kan? Allah pilih di kalangan mereka tu. Wal kurama. Kurama ni artinya daripada perkataan kalimah karim, iaitu orang-orang yang berkemuliaan. Contohnya macam orang-orang yang raja-raja, penguasa-penguasa, menteri-menteri, wazir-wazir, gubernur-gubernur. Itu semua dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Semua dengan kehendak ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Allah Taala nak pilih orang-orang yang mulia di kalangan manusia tu, orang bangsawan, berketurunan mulia, baik-baik, kan? Keturunan raja-raja ataupun keturunan alim ulama. Itu termasuk kurama jugalah, yang berkemuliaan. Dan memilih ia pula daripada mereka itu akan segala yang zahid. Bukan zahid yang apa, yang menjadi ahli politik tu. Dia ataupun bukan zahid yang jadi ahli perniagaan tu, ataupun bukan zahid yang ahli perbuatan ke. Dia zahid ni, zahid yang macam mana? Zahid yang zuhud dengan kehidupan dunia. Dia mencintai akhirat. Sebab zahid ni dia ada banyak. Faham tak? Dia zahid ni dia ada banyak. Kawan saya pun ada banyak nama zahid, kan? Ada kalangan ikhwan kita pun ada nama zahid. Tapi makna zahid tu, Iblis pun nama dia di langit ketujuh zahid. Faham tak? Iblis ni nama dia di langit ketujuh, dia setiap lapis langit lain-lain nama dia. Faham tak? Dekat bumi ni lapis ni kita panggil dia Iblis. Dekat lapis langit ketujuh nama dia Zahid. Faham tak? Iblis tapi Zahid. Nah, di langit ketujuh, sebab dia dulu zuhud. Di langit ketujuh dulu, dia kira bersama dengan malaikat-malaikat ni yang zuhud lah. Allah je, tak nak benda lain kan. Sampai Adam pun dia tak nak sujudnya. Kan? Dia zuhudnya dia. Allah je. Tapi sejaklah dia tak faham perintah Allah Ta'ala, amar kan, kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pun dengan kehendak muqaddar Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Jadi, yang zahid tu maksudnya apa? Orang yang zuhud. Dan yang hakim, yakni orang yang bijaksana, yang ahli hikmah, yang boleh buat keputusan hukum, ahli hukum. Dan yang karim, yang berkemuliaan. Tak kira lah daripada kalangan raja-raja ke, bangsawan ke, ataupun alim ulama ke, hartawan ke, orang kaya-kaya ke. Kemudian itu semua daripada kalangan anak Adam lah. Allah pilih macam-macam kategori manusia tu. Itu semua dengan ketentuan Allah Ta'ala juga. Jadi janganlah kita rasa kecil hati lah, aku ni orang biasa, orang kebanyakan, aku ni bukan keturunan raja ke. Kita jangan rasa kecil hati. Itu semua dengan ketentuan Allah Ta'ala. Kemuliaan di sisi Allah Ta'ala tu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu, yang paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Jadi takwa ni dia tidak ada syarat raja ke rakyat. Dia takwa ni sesiapa yang ada ketakwaan. Takwa tu apa? Takwa tu al-imtisalu bi awamirillah wa ijtinabu 'anil nawahi. Laksanakan ketaatan perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangan. Itu mana kalau kita dapat mencapai tu, mana tahap ketakwaan kita sempurnalah. Kalau tidak, tahap ketakwaan kita tu
berkadaran dengan sejauh mana ketaatan kita dan longgarnya kita dalam melanggar larangan dia. Jadi Allah Ta'ala pilih semua tu. Kemudian daripada kalangan anak Adam tu pula lagi, wa faddala minhum, daripada kalangan anak Adam tu Allah dah pilihkan ulama, daripada ulama tu Allah pilih pula ada yang menjadi ahli zuhud, ahli tasawuf, kemudian ahli hikmah, ya. Ahli hikmah tu ini orang-orang yang belajar ahli hukum, fiqh, ya. Kemudian wal qurama tu yang belajar ilmu akidah, dia mulia kerana kemuliaan tu pada ilmu dia mengetahui zat Allah Subhanahu Wa Taala, af'al dia mengenal Allah Taala, dia makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala memberi kelebihan daripada kalangan mereka itu, daripada ahli zuhad, ahli hukama, ahli kurama tadi tu, wa faddala minhumul arifina billahi was sifati wal asma. Allah memberi kemuliaan, Allah pilih, beri kelebihan pada mereka, iaitu orang-orang yang ahli makrifat. Wa faddala minhum, dan Allah Ta'ala memberi kelebihan daripada kalangan mereka itu dengan orang-orang yang mempunyai makrifat dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sifatnya dan sekalian nama-nama dia, dan melebihkan ia daripada mereka itu, ini daripada sekalian ahli zuhad, ahli hukum hikmah dan ahli kurama tadi tu. Allah Ta'ala melebihkan ia daripada mereka itu akan segala orang yang mengenal akan zat Allah Ta'ala. Nampak? Orang yang ma'rifatullah, orang yang mengenal zat Allah Ta'ala. Nak mengenal zat Allah Ta'ala macam mana? Itu kita mengenal dia menerusi 20 sifat yang wajib baginya, 20 sifat yang mustahil baginya, dan satu sifat yang harus baginya. Itu atas ijma' sekalian Ahlul Haq, Asy'ariyah dan Maturidiyah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang yang arif tadi tu, orang-orang arifin tu adalah orang yang mengenal zat Allah Ta'ala, orang yang mengenal akan zat Allah Ta'ala dan akan segala sifatnya dan akan segala asma'nya, segala nama-nama Allah Ta'ala tu. Wa azaqahum lazzatal mahabbati, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan rasa kepada mereka itu. Rasa apa? Rasa lazat. Lazat apa? Lazat mahabbat, cinta. Wa atla'ahum, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperlihatkan, menerbitkan, mempertontonkan, ya, memperlihatkan haqiqatal asya'i. Allah memperlihatkan kepada mereka hakikat segala benda-benda ni, segala ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala ni, minal ardi was sama'i, baik yang berada di bumi ataupun yang berada di langit. Dan memerasakan ia akan mereka itu akan lazat kasih, lazat mahabbat tadi akan dia, dan telah memperlihat ia akan mereka itu akan hakikat segala asya' daripada bumi dan langit. Wassalatu wassalamu, salat dan salam. Salat artinya apa? Salawat, memohon doa. Doa apa? Doa rahmat. Jadi bila kalimah solat itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, artinya melimpahkan rahmat ataupun mengurniakan rahmat, memberi rahmat. Jikalau lafaz solat dinisbahkan kepada malaikat, ianya bermakna memohon rahmat atau memohon maghfirat, doa keampunan, ya, ataupun berdoa kebaikan lah. Rahmat tu kebaikan. Kalau dinisbahkan solat tu kepada manusia dan jin, maka ianya bermaksud memohon rahmat. Macam kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Ini semua lafaz salat. Lafaz selawat ni, lafaz kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya memberikan rahmat, salam kesejahteraan, keberkatan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak?
Jadi kita memohon rahmat, bukan kita memberi rahmat. Kita tak boleh nak bagi rahmat apa daripada kita. Kita tak ada apa. Allah saja yang ada rahmat dan Allah saja yang boleh mengurniakan rahmat tersebut kepada Nabi SAW. Menerusi permohonan kita tu, kita berdoa. Sebab apa? Bila kita berdoa, Allah janji Allah akan menjawab permohonan hamba-hambanya yang berdoa. Ini kan pula kita berdoa untuk kekasih dia. Lagilah Allah Subhanahu Wa Taala akan segera menjawabnya. Nampak tak? Sehingga Allah Taala tugaskan para malaikat, cari mereka yang berselawat ni, yang mengirimkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat tu nanti dia akan pergi jadi penyampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu makna solawat. Ya. Jadi lafaz solat tu secara umumnya berarti doa. Ya. Lafaz solat artinya doa. Jadi lafaz solat tu artinya lafaz yang mufrad, lafaz yang tunggal. Kalau lafaz jamak dia solawat. Jadi para ulama menggunakan istilah lafaz solat ni untuk merujuk kepada solat 5 waktu. Solatul zuhri, solatul asri, solatul maghribi, solatul isya'i, solatul subhi, solatul fajri, ataupun solatul duha, atau solat apa sekalipun dinamakan solat, betul tak? Sebab apa dalam solat tu ada permohonan doa, permohonan rahmat, permohonan maghfirat, ampunan. Jadi lafaz solat tu diistilahkan untuk amal perbuatan yang tertentu dengan bacaan-bacaan tertentu dengan kaifiat-kaifiat tertentu. Yang diistilahkan sebagai sembahyang kita inilah, solat tu sembahyang lah. Bila kata solat tu kita faham sembahyang, ibadat sembahyang yang ada qiyam, rukuk dan sujudnya. Kemudian lafaz solawat, ini lafaz jamak bagi solat tu pula digunakan sebagai istilah untuk merujuk kepada permohonan doa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Nampak tak? Dalam sembahyang pun, dalam solat kita ada solawat. Di luar solat pun boleh solawat. Dia tak ada had, tak ada batas. Sebanyak mana buat macam zikrullah juga. Sebanyak mana boleh selawat, selawat. Nampak? Jadi itu makna solat. Kadang-kadang lafaz solat tu juga membawa makna selawat. Macam sekarang ni. Wassalatu wassalamu. Solat di sini bukan makna solat 5 waktu. Nampak? Tapi dia sebut wassalatu. Ini solat apa ni? Ini bukan solat lah, ini selawat. Faham tak? Wassalatu wassalamu artinya dan selawat, bukannya solat. Tapi lafaz ni lafaz mufrad, lafaz solat juga. Tapi makna solat tu dia umum. Dia ada makna khusus pun ada kat situ, makna am pun ada kat situ. Nampak? Jadi lafaz solat tu boleh, kalau secara khasnya, selalunya dalam bentuk izafat ataupun dalam bentuk mufrad dengan ta'arif macam tu, dirujuk kepada sembahyang, amal perbuatan sembahyang yang mengandungi qiyam, rukuk dan sujud tu. Tapi lafaz solat juga boleh digunakan untuk makna selawat. Sebab lafaz solat tu dia makna umum, makna doa. Doa memohon rahmat. Tak kira dalam apa bentuk sekalipun. Faham tak? Jadi lafaz solat juga boleh digunakan untuk makna selawat. Faham tak? Lafaz solawat juga boleh digunakan untuk makna solat. Faham tak? Kalau jamak bagi solat, mana banyak himpunan solat-solat, dipanggil solawat juga. Faham tak? Himpunan beberapa solat. Kan? Jadi di sini wassalatu, dan solat yang dimaksudkan di sini adalah permohonan selawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala melimpahkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salam kesejahteraan ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i, dan selawat dan salam
permohonan limpahan rahmat dan salam kesejahteraan ke atas penghulu kami, penghulu kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apa? Allah Subhanahu wa taala sifatkan baginda sebagai khatimil anbiya, penutup sekalian para nabi, penutup kenabian. Yang mana sesudah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada lagi nabi yang akan diutuskan untuk membawa syariat yang baharu. Faham tak? Khatimil anbiya, penutup pintu kenabian. Ini tiada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diutuskan sebagai nabi. Maksud nabi tu dia membawa risalah baru, ataupun membawa syariat yang baru. Ini walaupun Nabi Isa AS nanti dia akan muncul sebelum akhir zaman, dia bukan muncul sebagai nabi tetapi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia tak akan bawa syariat yang baru ataupun risalah yang baru, kitab yang baru, tak ada. Kan? Dia tetap akan menuruti kitab Al-Quran, syariat Islam, tarikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rahmat Allah, nampak? Wassalat tu diterjemahkan dan rahmat Allah. Maksud solat tu maksudnya rahmat, memohon rahmat. Kalau dinisbahkan kepada hamba, memohon rahmat lah. Kalau dinisbahkan solat tu kepada Allah, melimpahkan rahmat, mengurnia rahmat, memberi rahmat. Kalau dinisbah kepada malaikat pun doa juga, memohon rahmat dan memohon maghfirat. Ada tambahan tadi. Nampak? Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad menyudahi akan segala nabi, allazi khalaqa min zatihi, yang mana allazi khuliqa min zatihi, yang mana telah diciptakan daripada zatnya, daripada zat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, allazi khalaqa min zatihi wa minhu, yakni allazi khuliqa min zatihi, yang mana telah diciptakan daripada zat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terciptalah sekalian perkara, jami'al asya'i, yang dijadikan ia daripada nur zatnya. Khuliqa min zatihi, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni diciptakan daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Allazi khuliqa min zatihi, yang mana telah diciptakan daripada zat Allah Subhanahu wa taala, wa minhu jami'al asya'i, dan daripada zat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu pula diciptakan sekalian makhluk-makhluk. Diterjemahkan oleh Syekh, yang dijadikan ia daripada nur zatnya dan darinya lah dijadikan sekalian perkara. Wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya, dan ke atas ahli keluarganya, yakni ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ashabihi, para sahabatnya yang bersifat apa? Penghulu sekalian para aulia. Ini para sahabat adalah penghulu bagi sekalian para aulia. Macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, mereka ni semua penghulu bagi sekalian aulia. Sebab tu nisbat silsilah tarikat mesti sampai kepada para sahabat. Mereka penghulu. Ketuanya Nabi lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni penghulu. Penghulu kan dia jaga kampung-kampung, bukan dia jaga negeri kan, ketua negeri lah. Ni penghulu dia. Kan? Itu para sahabat, penghulu tarikat. Jadi sekalian para aulia. Dan atas segala keluarganya dan sahabatnya yang penghulu segala aulia, wa ala tabi'ina, dan ke atas, ini rahmat Allah Ta'ala tu juga dimohonkan ke atas tabi'in. Siapa tabi'in? Iaitu mereka-mereka yang tidak sempat bertemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya sempat bertemu dengan para sahabat. Jadi mereka mengikuti sahabat. Mereka diistilahkan sebagai at-tabi'in. Orang-orang yang mengikut, yang tabi', ittiba' Nabi, sahabat-sahabat. Iaitu daripada generasi sesudah sahabat tu, contohnya macam Imam Malik sampai kepada Imam Ahmad ibn Hanbal.
Mereka ni semua golongan tabi'in, generasi tabi'in. Kemudian datang wa tabi'it tabi'ina, tabi'it tabi'in ni yang mengikuti para tabi'in. Kalau tabi'in tadi mengikuti para sahabat, ni tabi'in orang yang mengikuti para tabi'in. Itu yang datang generasi sesudah tabi'in. Contohnya macam Imam Bukhari, imam-imam muhaddisin, macam Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi, ni generasi antara 300 ke 400 tahun sudah hijrah. Jadi mereka itu adalah tabi'in. Ya. Jadi untuk mereka juga dimohonkan limpahan rahmat, salam kesejahteraan ke atas mereka. Lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Untuk mereka itu ihsan, kebaikan sehinggalah ke hari ila yaumil jaza, hari kiamat nanti. Yaumil jaza artinya hari akan diberikan pembalasan atas segala amal. Dan atas segala yang mengikut bagi mereka itu, dan segala yang mengikut bagi segala yang mengikut bagi mereka itu. Nampak, untuk tabi'in dan tabi'in. Dengan kebajikan, dengan lahum bi ihsanin, dengan kebajikan hingga hari kiamat, ila yaumil jaza. Wa ba'du, adapun sesudah itu, adapun sesudah mengucapkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, pujian kepada Allah dan menselawati ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pengarang pun nak memulai penulisan kitab ini, risalah Ad-Durrun Nafis. Ya, wa ba'du. Asalnya amma ba'du. Jadi amma ba'du itu adalah dinamakan sebagai al-qaulul fasl, kalimah yang, perkataan yang memisahkan. Sesudah pujian dan selawat, barulah akan dinyatakan maksud isi kandungan apa yang nak disampaikan. Ya. Begitu juga kita dengar dalam khutbah ataupun dalam ceramah, selepas memuji Allah dan menselawati Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan disebutkan amma ba'du ataupun wa ba'du. Wa ba'du tu asalnya amma ba'du. Jadi yang mula-mula mengucapkan kalimah al-qaulul fasal ni, menurut kata Syekh Musa Rohani Bazi dalam An-Najm Sa'ad fi amma ba'd, tentang lafaz ni Nabi Daud alaihi salam yang mula-mula menggunakan kalimah amma ba'du. Jadi itulah serba sedikit daripada muqaddimah Ad-Durrun Nafis daripada karangan Al-Syekh Al-Mursyid ila Tariq As-Salamah, Al-Syekh Muhammad Nafis Ibnu Idris Al-Banjari rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik untuk kita menyempurnakan pembacaan pengajian, ya, tentang tauhid, makrifat zat Allah Taala, sifatnya, af'alnya dan sekalian asma'-asma'nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa liwalidayya wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.